cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini seperti biasa tazkirah Ramadan. Jom ingat amalan-amalan yang perlu dilakukan ketika malam Lailatul Qadar. Jadi terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahawasanya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar maka diampunkan dosa-dosanya. Jadi oleh itu kita sebagai umat Islam sewajarnya untuk mengambil peluang yang telah diberikan kepada kita, terutamanya pada bulan Ramadan yang masih lagi berbaki lebih kurang 4 hingga 5 hari lagi, yang mana antara yang menjadi rebutan kita semua ialah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah suatu perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan harinya. Ada yang mengatakan harinya ialah pada hari 21. Ada yang kata 22. Tetapi yang sebenarnya ialah yang disebut bahawasanya ianya merupakan perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua mengejar akan malam Lailatul Qadar, yang mana kelebihannya seperti mana yang saya sebutkan semalam, iaitu lebih besar ataupun pahalanya berlipat kali ganda sehingga kan satu malam bersamaan dengan 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 82 tahun lebih, hampir 83 tahun. Tetapi di sana seperti mana yang saya sebutkan semalam, terdapat beberapa golongan yang mana walaupun besar ganjarannya bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, tetapi ada golongan yang dihalang ataupun terhalang daripada mendapat kebaikan bulan Ramadan. Antara yang saya sebutkan semalam iaitu pertama ialah mereka yang mengekali minum arak. Yang kedua ialah mereka yang derhaka pada ibu bapa. Yang ketiga ialah mereka yang memutuskan silaturahim. Yang keempat ialah mereka yang penuh di dada mereka. Di dada mereka penuh dengan kebencian terhadap saudara mereka semuslim. Ini adalah golongan-golongan yang terhalang daripada mendapat rahmat dan juga kebaikan daripada malam Lailatul Qadar. Okey. Pada hari ini, pada petang ini saya hendak berbicara pula apakah amalan yang molek kita baca ataupun molek kita laksanakan apabila kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kerana malam ganjil yang kita masih lagi belum bertemu ialah malam yang ke-27 dan juga malam yang ke-29. Jadi kita harapkan dalam tempoh 2 hari 2 malam itu, insya-Allah kita harapkan kita semua akan mendapat kebaikan bulan malam Lailatul Qadar. Insya-Allah. Okey. Amalan yang molek ataupun baik kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama ialah semestinya iaitu dengan mendirikan solat berjemaah. Solat berjemaah iaitu sekurang-kurangnya ialah sembahyang fardu isyak dan juga fardu subuh. Al-Ghunyah itu merupakan satu kitab yang mana kitab fiqh dan akidah dan juga beberapa perkara akhlak yang dinyatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan di dalamnya menyatakan bahawasanya sekurang-kurangnya bagi mereka yang hendak mendapat malam Lailatul Qadar ialah dengan sembahyang fardu isyak secara berjemaah dan juga waktu fardu subuh. Fardu subuh dan juga fardu isyak itu dilaksanakan secara berjemaah. Itu sekurang-kurangnya. Tapi harus kita ingat, ini adalah satu tazkirah ataupun peringatan. Walaupun kita diperingatkan untuk sembahyang berjemaah, maka saya memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan semua akan bagaimanakah ataupun apakah sebenarnya solat berjemaah. Maka solat berjemaah itu ialah solat yang dilakukan oleh
sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang itu adalah imam dan seorang lagi adalah makmum. Itu sekurang-kurangnya. Maka jika dilaksanakan akan sembahyang secara berjemaah ataupun 2 orang tadi, maka ia sekurang-kurangnya mendapat pahala berjemaah. Okey. Dan berjemaah pula ada dia punya adab-adabnya. Antaranya adalah jika imam itu jika dia menjadi imam, maka hendaklah meringankan akan solatnya, kecuali pada bulan Ramadan ketika solat tarawih. Solat tarawih itu kalau kita lihat dalam mana-mana kitab pun menyatakan bahawasanya kalaulah tidak menjadi fitnah, maka semolek-moleknya satu muka surat itu dibaca dengan satu rakaat, satu muka surat Al-Quran, seboleh-bolehnya. Maka kalaulah 20 rakaat, kalau anda kata 20 rakaat, maka jumlah yang dibaca pada hari itu ialah bersamaan dengan satu juzuk. Kecuali surah juzuk yang pertama dan juzuk yang terakhir yang ke-30, itu ada lebih sedikit bilangan muka suratnya. Tetapi yang lain ialah bersamaan dengan 20 muka surat. Okey. Kalau tidak ada fitnah, maka silakan. Tetapi kalau ada fitnah, maka fikirkan bacaan yang termolek dan terbaik. Jangan menyusahkan kepada jemaah. Itu adab yang perlu dijaga oleh seorang yang bernama sebagai imam. Kerana imam itu al-imam dhaminun wal muazzinu mu'taman. Imam itu ialah penjamin, jamin akan bacaan, jamin akan baca imam, baca makmum ketika contohnya makmum dalam keadaan masbuk. Itu dalam bab lain lah, cerita masbuk dan muwafiq itu dalam bab yang lain. Jadi saya tak nak sentuh pada petang ini. Saya hanya menyentuh ialah bagaimana cara hendak solat berjemaah. Jadi kaifiatnya, adab-adabnya itu perlu dijaga dengan baik, insya-Allah barulah dapat pahala berjemaah dengan baiklah, dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Yang kedua, amalan yang boleh dilakukan pada malam terqadar ialah dengan melaksanakan solat sunat. Itu seperti yang kita tahulah, solat sunat itu boleh dilakukan dengan apa sahaja solat sunat lah. Nak buat solat hajat ke ataupun solat sunat taubat, mana-mana sembahyang, mana-mana ibadat ataupun solat sunat yang kita tahu, maka kita laksanakan pada hari itu. Tidak ada had bilangan. Contoh nak sembahyang sampai 50 rakaat ke ataupun 100 rakaat ke terpulang. Yang penting sekali ialah 2 perkara. Seperti mana yang Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebut di dalam tafsir Ibn Katsir, syarat bagi penerimaan ibadah ada 3. Pertama Islam, yang kedua adalah melaksanakan suruhan ataupun syariat itu dilakukan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya sembahyang itu dengan salam dulu ke, tidak. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan dengan secara ikhlas. Ikhlas. Itu cerita ikhlas pula. Ikhlas pula itu cerita yang lain lah, nanti insya-Allah kalau ada kesempatan masa nanti saya akan sentuh dalam tazkirah yang lain, insya-Allah. Yang ketiga, amalan yang boleh dilakukan ialah dengan membaca zikir-zikir ataupun wirid-wirid yang kita tahu. Terutamanya bacaannya ialah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu antara wirid atau zikir yang boleh dibaca ketika bulan Ramadan. Saya tidak meletakkan satu zikir kerana kalau diletakkan satu zikir itu adalah suatu yang tidak patutlah dalam Islam. Kerana amalan-amalan ini kecuali yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, merupakan kita kata tidak ada ketetapan yang khas. Contohnya waktu ini nak buat apa, waktu ini nak buat tak ada. Tidak ada. Yang mana yang lain itu yang menetapkan itu ialah disiplin kita saja. Kita tak boleh mewajibkan bacaan pada hari ini ialah wajibnya begini. Itu salah. Kerana itu membawa pada hukumnya adalah mewajibkan. Maka hukum mewajibkan ibadat yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya adalah haram. Bahkan boleh membawa pada, kalau kita niatkan dia, maka boleh membawa pada kufur. Na'udzubillah min zalik. Benda yang Allah tidak tetapkan,
yang Nabi tak gariskan, maka ia merupakan pilihan kepada kita. Contohnya macam tadi lah, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah contoh. Anda kata kita tidak tahu, boleh kita kata astagfirullahalazim atau selawat, ataupun sekurang-kurangnya ialah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebanyak mana pun kita baca, teruskan. Yang penting hidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan sebanyak-banyak amalan. Tetapi harus kita ingat seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah. Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Hikam, bahawasanya pelbagai jenis amalan dan juga ahwal keadaan seseorang itu, amalan itu, jenis-jenis amalan, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i ajnasul ahwali. Berbezanya amalan seseorang itu, pelbagai jenis amalan itu berdasarkan ataupun berpandu kepada hal ehwal keadaan hati seseorang itu. Kalau dia seorang yang mana dalam kita kata seorang yang fana ataupun dalam keadaan seronok beribadat, mungkin ibadatnya maka diisi dengan pelbagai jenis ibadat, zikir, tahlil, selawat dan terusnya. Tetapi kalau hal ehwal ataupun ahwal hati kita dalam keadaannya malas, letih, lemah, maka mungkin jadi malas juga. Sebab itulah sekurang-kurangnya saya katakan tadi, sekurang-kurangnya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ialah dengan solat berjemaah, iaitu isyak dan juga subuh. Jadi kesimpulan pada petang ini, alhamdulillah kita selesai saja membincangkan tentang amalan-amalan, 3 amalan yang patut dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Ialah pertama, iaitu sembahyang fardu berjemaah subuh dan juga isyak. Yang kedua adalah dengan melakukan ibadat-ibadat sunat, solat-solat sunat. Yang ketiga ialah dengan berzikir atau zikrullah, dengan bacaan selawat ke, bacaan zikir Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun lain-lain. Jadi mudah-mudahan pencerahan sedikit sebanyak pada petang ini dapatlah memahamkan kita bagaimanakah caranya kita hendak mengisi malam Lailatul Qadar, dan insya-Allah kita harapkan kita tergolong dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi SAW, man ahya Lailatul Qadri faqad ghafira dzambah, faqad ghafarallahu dzambahu. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosanya. Cukup dahulu, insya-Allah. Yang baik itu jadikanlah sebagai teladan, yang tak baik itu jadikanlah dia sebagai sepadan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.